Boleh buka. Kalau ada nak pinjam, Tuan Haji, boleh pinjam wifi ke Tuan Haji? Ha? Boleh pinjam wifi ke Tuan Haji? Kalau ada. Wifi handphone. Ah. Oh ni, nak masuk wifi. Boleh lah. Boleh? Apa password ni? Apa password 03? Sekejap. Buka telefon masjid. Mana? Ni Sekejap. Ada orang solat di tamat. Tamat. Saya punya line tak kuat sangat. Saya tak tahu saya. Seorang dia. Ya? Seorang dia. Ada family datang sekali. Ini nombor dia. Semua. Semua. 036150 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. Bismillah. Okey. Terima kasih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi kepada masjid kita, Masjid Kota Damansara, seterusnya Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Datuk-datuk, datin-datin, seterusnya tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin serta muslimah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Tuhan jemput kita, Tuhan buka hati kita untuk sama-sama menunaikan solat secara berjemaah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya musim Covid ni, bila kita dapat pergi masjid, kebenaran sudah dibuka semula, kita rasa nikmat sangat dapat solat. Betul tak tuan-tuan dan puan? 2 tahun dah Allah Subhanahu wa taala uji kita. Ya, kita harap tahun 2022 ni ujian ini semakin berkurang. Alhamdulillah, ramai yang berusaha dari sudut kerajaan, individu, para pengkaji dan sebagainya. Kita sudah mula nampak
cahaya di ujung terowong. Kita doa banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin ujian ini ada banyak hikmah dan kita sekarang cuba nak belajar hikmah. Antara hikmahnya yang kita dapat ialah pada malam ini, hikmah berupa nikmat sebenarnya, dapat bertandang bertamu ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, solat maghrib ramai-ramai, alhamdulillah. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Yang keduanya, kita bersyukur sangat sebab malam ni kita dapat solat berjemaah. Solat ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan perkara yang paling penting, tiang agama. Tanpa tiang runtuhlah agama, kata para ulama. Dan solat ini juga antara kelebihannya, ia merupakan zikir yang paling komplit, ya. Waktu kita semayang sebentar tadi, waktu kita mengerjakan solat sebentar tadi, semua zikir-bizikir yang besar-besar, yang utama kita telah buat dalam satu ibadah sekaligus. Kalau perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, waktu solat kita baca ayat Al-Quran, betul tak? Waktu solat kita bertasbih, ada kita istighfar, ada kita bersalawat, ada kita memuji, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian kita berdoa. Maknanya solat ini, kata ulama, mengapa antara sebab Rasul SAW di dalam hadis baginda mengatakan solat ini merupakan waktu yang paling syok, yang paling relax, yang paling best yang Rasul SAW merasai. Kerana apa? Kerana seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, ketika kita sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala, itulah waktu yang terbaik kita puji Allah, kita puja, kita betulkan niat. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati, hidup aku, mati aku, apa yang aku buat kejap lagi, besok, tulan, hari ni, cara aku mencari harta, cara aku mendidik anak-anak, cara aku pergi bekerja, semuanya apa tuan-tuan dan puan? Lillahi rabbil alamin. Kita sedang memperbaiki niat, tajdidun niyyah, kata ulama. Dan kemudiannya kita mengadu, ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini banyak kelemahan, rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tolong ampunkan saya, tolong sayang saya balik. Masya-Allah, tabarakallah. Ini merupakan lafaz-lafaz positif tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya orang yang kalau memahami bersungguh-sungguh tentang impact dan erti solat di dalam kehidupan, sudah pasti mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, bila habis saya semayang, bateri dia tu charge dia full. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa kita ini merupakan makhluk yang dalam kehidupan seharian kita banyak lemah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya emosi kita kadang-kadang cepat berubah. Ada waktu kita bangun pagi mungkin bersemangat, pukul 8 dah traffic jam, bila berhadap pula dengan kerja yang banyak, bos yang bengkeng, ataupun mungkin rakan sekerja yang tak berapa bagus, mula kita punya bateri motivasi kita lemah. Bila lemah motivasi kita tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT panggil ngadap dia, betul tak? Pukul 1 berhenti, kata Allah SWT, ngadap saya, ngadu banyak, apa problem, ngadu, nanti insya-Allah saya settlekan. Nampak tuan-tuan dan puan, kita dah habis semayang, kita semangat balik. Elok dah bersemangat, lepas tu musyarat dah, kau nak marah, kau jual tak siap, pukul 3 dengan bos, betul tak? Dah lomau dia balik, pukul 4 songah Allah panggil balik, betul tak tuan-tuan? Masya-Allah, tabarakallah. Lepas tu orang yang kalau betul-betul semayang tu, dia dapat semayang solat dalam keadaan feel, ya, tawajuh, khusyuk ataupun hudur, kata ulama, mereka akan mendapat nikmat solat. Nikmat solat berupa hatinya akan merasa lapang, hatinya akan merasa gembira, kerana kalau dia ada problem, motivasinya sedang down, dia dah pas every problem itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita tuan-tuan dan puan-puan hebat, masya-Allah, tabarakallah. Problem kita yang kita rasa besar tu sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala kecil sangat. Allah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala ini kuasanya, masya-Allah, tabarakallah. Kita baca sebentar tadi ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya-Allah, tabarakallah. Tuhan ini maha hidup dan maha berdiri dalam keadaan sendiri.
sendiri. Dia boleh settle semua problem tuan-tuan dan puan. Yang besar-besar pun dia boleh settlekan. Contoh nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala di mana tidak ada makhluk yang boleh melakukan tugasan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Contoh, menggerakkan bumi, menggerakkan matahari. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengizinkan matahari dan bumi ini bergerak. Kita dapat rasa pukul 7.30 tadi daripada siang bertukar jadi kolap. Setuju tak tuan-tuan dan puan? Dan ini merupakan nikmat yang paling besar. Buat Allah Subhanahu Wa Taala kata, saya malas lah nak layan manusia ni doge bona. Dah bagi COVID pun tak nak lagi sombah saya. Contoh. Dah bagi ujian COVID pun sombong. Saya pun berhenti lah matahari berhenti kejap. Ya, bulan bumi berhenti daripada berputar, biar dia panih yang sebelah sana malam ya, biar sejuk ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada ke tidak teknologi nak menggerakkan bumi ni? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Terror mana pun kita tak ada teknologi tersebut. Kalau ada pun teknologi tersebut, kita tidak ada keupayaan. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayangnya meliputi semua makhluknya ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Itu antara muqaddimah kita pada malam ni, bercerita tentang nikmat solat. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam solat, kalau anda perhatikan waktu kita semayang tadi, sebelum kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri, kita ada baca doa. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan mesti tahu, ini Masjid Kota Damansara, penceramah hebat-hebat ya. Maknanya kalau ahli karya elok duduk tiap-tiap hari, memang ilmu itu banyak dia dapat. Kita tahu sebelum kita bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, kita akan baca beberapa doa. Dia ada beberapa doa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi malam ni saya nak syarahkan salah satu daripada doa tersebut. Ya, salah satu daripada doa tersebut. Kenapa kita baca doa itu? Mengapa Rasulullah SAW kata, hampa nanti bila sampai waktu timing antara nak habis semayang sebelum bagi salam, jangan bagi salam dulu, baca dulu doa ni. Apa sebab Rasul minta, Rasul suggest kita baca doa tersebut? Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, banyak kepentingan dan juga fadilatnya. Baik, doa yang selalu kita baca sebelum kita bagi salam tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan hafal kan? Ya, alhamdulillah, semua muka confident tu saya nampak. Maknanya hafal tu, alhamdulillah ya. Dia ada beberapa doa. Ini antara yang paling famous ya. Kenapa saya kata paling famous? Sebab doa ini merupakan doa yang Rasul sendiri ajar. Ia ada dipetik dari hadis sahih tuan-tuan dan puan-puan, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saya yakin anda sebentar tadi baca doa ni. Ada juga yang tak baca doa ni, dia baca doa lain, Rasul ajar juga. Contohnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ya. Itu doa ada juga Rasul ajar tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun ada satu lagi doa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Itu juga version doa yang Rasul cadangkan kita baca sebelum kita nak mengucapkan salam. Tapi malam ni disebabkan waktu kita terbatas, saya nak syarahkan doa yang saya baca tadi. Allahumma inni, jom kita tengok apa maksud dia. Maksud dia sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat penting. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya a'udzubika min azabi jahannam, saya sungguh-sungguh ingin mohon perlindungan, ataupun dalam bahasa mudah kita faham, ya Allah, tolong lindung saya, tolong protect saya, tolong jauhkan saya. First, bukan daripada COVID tuan-tuan dan puan, dah
ya. Ada sebenarnya bahaya yang luar, yang jauh lebih bahaya daripada COVID yang kita hadapi sekarang. Nama bahaya tersebut, yang pertama ni Rasul yang bagi prioriti ni tuan-tuan dan puan. Bila Rasul bagi prioriti, maknanya benda ni penting ke tidak? Sangat-sangat penting. A'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, tolong protect, tolong jaga, tolong jauhkan saya daripada terkena, termasuk daripada azab jahannam, neraka jahannam. Itu yang pertama. Rasul ajar kita bila waktu berdoa, ada timing doa dalam solat, di mana kata Rasul dalam hadisnya yang lain, ada beberapa timing dalam solat, ada dua waktu. Salah satunya ialah sebelum kita bagi salam. Itu merupakan timing di mana siapa yang berdoa, doanya akan dimakbulkan. Itu yang pertama. Ada satu lagi timing tuan-tuan dan puan-puan, Rasul juga cakap satu lagi timing di mana doa mudah makbul, ya, doa cepat makbul. Satu lagi timing ialah ketika kita sujud. Itu dua timing tuan-tuan dan puan. Allah SWT buka sil, tahu? Sil doa. Senang nak makbul. Bagi mereka yang ada banyak hajat, yang hidupnya sedang sempit, yang mungkin ada perkara hajat besar yang ingin dia mengadu kepada Allah SWT, elok cari dua timing ni, baca doa kita. Baca doa kita. Sebab Rasul sendiri yang jamin, ya, Rasul sendiri jamin doa pada dua timing tadi tu. Bila tuan-tuan dan puan-puan? First, waktu sujud. Second, bila tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum bagi salam. Ini ada dalam hadis sahih. Ada dalam hadis sahih. Ada hadisnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, saya tak sempit nak baca hadis tu, tapi kalau nak tahu lepas ni boleh jumpa saya boleh bagi hadis saya, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Elok berdoa pada waktu tersebut. Cuma saya nak maklumkan, disebabkan waktu itu timingnya dalam solat. Kata ulama fiqah, jangan pula kita nanti masa berdoa baca bahasa Malaysia, batal solat kita nanti. Tak boleh, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh, ya. Kena lafaz dalam bahasa Arab boleh. Kalau tak reti bahasa Arab, boleh juga doa dalam hati, kata setengah ulama. Kembali kepada perbincangan kita tadi. Itu yang pertama, kita minta perlindungan daripada azab neraka jahannam. Nombor dua, kita minta wa min azabil qabri. Ya Allah, tolong jauhkan saya daripada azab kubur. Nombor tiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Tolong jauhkan saya daripada fitnah. Fitnah ni apa? Ujian, ya. Ujian mahya dan juga mamat, daripada yang hidup dan juga yang mati. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, tolong lindungi saya daripada fitnah ujian dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anda baca hadis ini di dalam full versionnya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh sepupu Nabi, iaitu Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas sepupu, nama dia Abdullah, ya. Nama asal dia Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Abbas ini abang kepada bapa Rasulullah SAW, iaitu Abdullah. Kalau kita tengok, kalau kita belajar sirah, itu tahap dia. So, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, aku dapat ni doa ni Nabi yang ajar. Nabi yang ajar aku. Dan waktu Nabi ajar aku lihat Nabi punya serius mengajar aku. Maknanya Nabi gesa Ibnu Abbas, hampa nanti waktu semayang jangan tinggal baca doa ni. Aku lihat, Ibnu Abbas kata, aku lihat tahap seriusnya Nabi ajar doa ini, seolah-olah seumpama Nabi sedang mengajar ayat Al-Quran yang baru turun kepada aku. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Nabi nak bagi tahu kepada Ibnu Abbas,
take it seriously. Tu maksud tuan-tuan dan puan. Maknanya juga bila kita dah belajar malam ni doa ni, kita pun kena ada mindset yang sama, take it seriously. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan baca doa ni dalam setiap solat kita. Jom kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan. Sebenarnya apa yang kita minta? Sebenarnya apa yang kita minta? Jom kita tengok nombor 1. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, tolong lindungi saya daripada azab jahannam. Akhirat ni tuan-tuan dan puan merupakan our last destination. Dan kata ulama, nanti bila sampai hari kiamat, waktu ia berlaku, semua manusia, semua makhluk manusia akan hidup balik. Dan hidup di sana nanti dia ada beza dengan hidup sekarang. Antara beza besarnya ialah, tuan-tuan dan puan jangan bimbang, ke sana nanti kalau kena COVID confirm tak mati. Kalau kena COVID. Sebab hari kiamat ni kata Allah SWT, manusia akan hidup balik, dia dah tak ada expiry date. Maknanya dia hidup tak mati-mati. Kita ni kan sekarang itu antara perkara yang kita nak, betul tak tuan-tuan puan? Nak panjang umur, nak panjang umur, nak panjang umur. Kan? Bagi siapa yang dah masuk umur 4 series, 5 series, 6 series, ini antara perkara yang banyak bermain dalam minda kita. Betul tak tuan-tuan puan? Perkara yang banyak bermain di minda kita. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kat dunia tak boleh. Kat dunia tak dapat tuan-tuan dan puan. Sebab di dunia ni semua manusia ada expiry date. Kita tahu tak bila expiry date kita? Tak tahu tuan-tuan dan puan. Kalau tahu susah orang Islam cakap cenekek. Kalaulah kita tahu bila kita meninggal, umur 85 tahun kan, bulan 3 tarikh sekian, pukul sekian, confirm sebulan sebelum sampai tu dia nak jadi imam dah dari. Betul tak tuan-tuan? Ini saya kata cenekek tu kan. Tak boleh macam tu semua orang masuk syurga. Tiba-tiba last semua baik-baik. Dan Allah SWT kata expiry date manusia ada, tapi kami saja rahsiakan. Cuma di akhirat expiry date dia dah tak ada tuan-tuan dan puan. Hidup di sana merupakan permanent. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, hidup akhirat ni sebenarnya real tuan-tuan dan puan. Maksud real tu apa? Confirm. Semua orang sama ada dia nak pergi ke akhirat, dia percaya ke tidak, dia tak percaya pun dia akan sampai ke akhirat. Dia percaya pun dia akan sampai ke akhirat. Dia tak nak pergi ke akhirat tu pun kata Allah SWT kena pergi akhirat juga. That's why dalam surah Yasin last sekali apa ayat tuan-tuan dan puan? Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akhirat nanti kamu akan dikembalikan. Kenapa perkataannya turja'un? Kalau kita belajar bahasa Arab, turja'un tu maksudnya dikembalikan, bukan kembali. Kalau kita yang balik kampung, kembali itu maksudnya balik ya. Kalau kita sendiri willingly balik, nama bahasa Arab dia akan panggil tarji'un. Tapi dalam Al-Quran ayat surah Yasin digunakan kalimah apa? Turja'un. Kenapa turja'un? Sebab Allah SWT tahu ada ramai manusia yang sebenarnya dia tak nak pun nanti masuk ke alam akhirat. Betul tak? Dia tak nak. Cuma Tuhan kata kau nak kau tak nak kau confirm nanti. Memang kau bangkit. Itu jawapannya. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat itu our last station, maknanya stesen kehidupan kita, kata Tuhan ada 2 pilihan, tak banyak. Ada 2 dia tak banyak. Sama ada kita nanti diakhiri hidup masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maj'alna ma'ahum. Kita harap kita bersama-sama para solihin di sana. Ataupun na'udzubillahi min zalik, ada manusia yang stationnya itu ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cakap chances kita tu mungkin boleh diakhiri ke syurga ataupun diakhiri ke neraka, maknanya chances dia tu 50-50 tuan-tuan dan puan-puan. 50-50. So kita kena take extra careful kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan, Rasul ini tahu ramai manusia sekarang ini anggap neraka ni seolah-olah hanyalah take it easy punya mindset. Dia anggap neraka ni macam betul ke? Macam itulah lebih kawan tuan-tuan perempuan. Ya, dia tak cakap, tapi perlakuan dia menunjukkan perkara tersebut. Perlakuan dia menunjukkan perkara tersebut. Maknanya ada ramai manusia yang tak serius nak prepare. Itu perkataan dia, ya, tak serius nak prepare. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, just imagine ya, orang yang percaya macam mana dia punya mindset. Kita tengok tak payah jauh, kita tengok Rasulullah SAW. Rasul tu manusia yang confirm syurga. Waktu hidup baginda, kata Allah, Rasul ni dia ada sifat maksum. Maksum maknanya terpelihara daripada melakukan kesilapan, dosa tak ada. Nanti hari kiamat syurga tu confirm masuk. Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan confirm masuk syurga, confirm masuk syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, dah tahu pasti masuk syurga, Rasul tiap-tiap hari doa, ya Allah tolong jauhkan saya daripada neraka Jahannam. Kita agak-agak macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kita agak-agak macam mana ya? Kita ni dah lah dosa banyak, mengaji tak banyak, betul tak tuan-tuan dan puan? Khilafnya banyak ya. Allahu Akbar. Takut kita kalau kita masih anggap enteng perkara ni ya. Saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan, penyakit tak percaya sangat dengan hari kiamat ni semua orang kena. Semua orang kena. Ustaz yang bercakap tu pun macam ni, ada perangai macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan. Ni bukan kita kat depan ni terror yang cakap orang, tak. Ustaz ni pun sama ya, mata copek kelabu dengan dunia. Fikir tiap-tiap hari bangkit cerita dunia ya dulu. Bila bab akhirat mulalah belakang tu rasa belakang tu rasa sakit. Betul tak tuan-tuan dan puan? Mengaji tu belum habis mengaji, kita tengok berapa line ni hari ni mengaji. Kita banyak amal soleh tu kita sukat-sukatkan, betul tak? Tapi kalau tengok movie drama Korea, dah habis satu, mana episod kedua? Dah habis nombor 2, mana episod nombor 3? Tak ada di tepi-tepi dah tuan-tuan dan puan-puan. Lagi panjang cerita Avengers tu lagi dia suka. 3 jam dah layan cerita tu tuan-tuan dan puan. Cakap lah kau jam Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila layan ceramah, pening kepala. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tak cakap semua. Ustaz dia pun ada perangai macam tu. Makna kita dalam bahasa Inggeris, ke bahasa orang Damansara dipanggil apa? Struggling to surrender. Ini memang kita ada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ini eloknya bila kita cakap everyday tentang perkara akhirat. Perkara ni masuk satu-satu, nanti Allah lembutkan hati kita, insya-Allah mudah. Baik, kembali kepada neraka Jahannam tadi. Saya cakap apa tuan-tuan dan puan? Ada ramai orang tak percaya akan wujudnya neraka Jahannam secara hakiki. Ada ramai orang tak percaya. Daripada mana kita tahu? Daripada perbuatan mereka. Dan Allah SWT pun dah lama bagi tahu dalam Al-Quran. Kalau kita buka surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi 2 hari lepas baru kita baca. Betul tak tuan-tuan? Kan hari Jumaat antara surah yang elok kita baca surah Kahfi. Ada masjid surau kadang-kadang hari Khamis malam Jumaat dia tak baca Yasin, dia baca surah apa? Surah Kahfi. Elok tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Kahfi ayat 29, Allah SWT dah bagi tahu awal-awal manusia ni dia ada satu perangai. Perangai dia macam mana? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, saya baca ayatnya, ayat 29. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka ini, informasi tentang neraka ini bukan datang daripada Rasul dah. Information ni datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala informasinya. Cerita tentang bila kita dah mati, hidup balik dalam kubur, ada azab, ada nikmat. Informasi itu siapa yang habaq? Ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, ada keraguan ke tidak? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu mula-mula kita buka Al-Quran, surah Baqarah, lepas ayat Alif Lam Mim, Allah Subhanahu Wa Taala dah remind awal-awal. Ni mula-mula nak baca Quran ni, macam-macam informasi ada dalam ni. Dia ada bersifat past tense, dia ada bersifat
present tense, ada juga cerita dalam Al-Quran bersifat future tense, cerita akhirat. Benda ni tak berlaku, kami bagi tahu awal-awal. Dan kata Allah SWT, ni semua informasi ni dia ada satu yang dia punya sifat. Sifat dia apa? Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Buku ni yang hampa baca tiap-tiap hari ni, ada surah panjang, ada surah pendek, ada surah sederhana, ya. Dia ada satu ya perangai dia, satu ya sifat dia, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang kami cakap semua betul. Kami tak main-main, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok balik surah Kahfi. Apa sambung ayat dia? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Walaupun ni saya punya ayat ni, tuan-tuan dan puan, seolah-olah nak bagi mudah kita faham. Walaupun kami dah bagi tahu all this information semuanya true, certified true, certified memang betul ni semua maklumat ni, tapi ada manusia dia percaya, ada manusia yang tak percaya. Tuhan tahu dah perangai manusia macam tu, tuan-tuan dan puan. Ada manusia yang take it seriously macam tuan-tuan dan puan-puan malam ni, alhamdulillah. Ada manusia yang take it easy. Ini yang bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah SWT kata kepada kita, di dunia ni it's all about choice. Ya, di dunia ni it's all about choice. Kita diberikan kebebasan nak pilih apa, nak percaya apa. Tuhan punya baik, dia tak force kita, tuan-tuan dan puan. Cuma Tuhan ada bagi cadangan. Ni cadangan yang baik-baik daripada Al-Quran, daripada hadis. Ikut betul-betul, selamat dunia akhirat. Dalam masa yang sama kita kena ingat, ada juga setan, ada juga nafsu, dia bagi cadangan juga ada tiap hari. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Yang ni jangan ngikut. Siapa ngikut susah nanti dunia akhirat. Dan Tuhan kata terpulang kepada kamu. Kamu boleh pergi disco, dan pada masa yang sama kamu boleh datang ke masjid. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Dan kata Allah lagi dalam ayat ni, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak percaya silakan, alhamdulillah, dia dah buat best decision. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang reject, siapa yang kufur, siapa yang tolak, siapa yang pelekeh, kata Allah SWT, it's okay, never mind, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, freedom of choice. Cuma Allah SWT bagi ingatan bagi mereka yang tak percaya, bagi mereka yang ambil ringan semua informasi yang kami bagi tahu dalam Al-Quran dan hadis. You must be careful nah. Hati-hati ya. Sebab every choice yang kita buat dekat dunia ni, tuan-tuan dan puan, orang putih cakap dia ada konsekuen. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Ada sebab, ada akibat. Siapa makan seafood banyak-banyak, jangan marah kalau kaki kena gout. Tu maksud tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dia ada konsekuen. Dia ada konsekuen, ya. Dia ada konsekuen. Kata Allah SWT, nak tolak Quran, nak buat tak tahu dekat hadis, tak apa, it's okay. Nak enjoy puas-puas, tak ada masalah. Cuma ni kami nak beritahu ni, inna a'tadana lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Ni kami nak habaq awal ni. Nanti hari kiamat kami ada sedia satu tempat bagi mereka yang banyak reject kami ni. Kami yang banyak buat tak tahu dengan kami kat dunia ni, kami akan kumpulkan mereka dekat satu tempat, nama dia neraka. Apa ada kat neraka tu? Neraka tu first dia ada api. Ya, lizalimina naran, dia penuh dengan api. Kami akan masukkan kamu semua ada dekat, kamu masuk ramai-ramai dekat situ. Kita baca surah Al-Mulk, kan ada cerita macam tu, betul tak, Rahman? Ada cerita awal surah Mulk, muka surat pertama, Tuhan ada bagi tahu macam mana dia tolak manusia group by group dalam neraka. Kita jatuh dalam tu, terpukit tolong kita, ada dalam surah Al-Mulk. Dan dalam ayat ni pula dia cakap, bila kita dah jatuh dekat bawah neraka tu, tuan-tuan dan puan, sebab neraka ni dia khufar, dia lohong, tuan-tuan dan puan, dia lubang tolak masuk bawah. Syurga ni pula dia naik ke atas bertingkat-tingkat. Ini ada ayat-ayat dia lah dalam Al-Quran, hadis banyak cerita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia dah mai masuk dekat bawah neraka tu,
dia akan ahata bihim suradiquha. Apa maksud ahata bihim suradiquha tu tuan-tuan dan puan-puan? Api neraka tu dia akan kepung. Dia akan kepung manusia yang masuk dalam tu. Suradik ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ialah dia macam kemah. Itu maksud suradik. Dia kemah, dia tutup, dia kepung kita. Maknanya neraka ni dia macam serekup kita nanti. Boleh lepas tak tuan-tuan dan puan-puan? Tak boleh lepas dah. Tak boleh lepas. Neraka ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada penjaga. Tapi penjaga tu kita tak boleh nak main pakat-pakat lah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak rasuah-rasuah, tak boleh nak pegang-pegang bahu dia. Boleh lah bagi saya hari ni relax sikit, duduk minum kopi tepi tu. Tak boleh nak bawa sembang tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Hati-hati ya. So kata Allah Subhanahu wa taala ahata bihim suradiquha. Kami dah serekup, dia dah tak boleh nak keluar lagi dah. Dia kena bakar dekat situ punya lama. Ya. Wa iyastaghisu. Ayat ni tuan-tuan dan puan saya baca takut nah. Saya baca ayat ni saya takut nah tuan-tuan dan puan. Kenapa saya takut? Sebab saya tahu ni perkara yang saya baca ni benda ni real. Ini yang saya takut. Ada orang kadang-kadang dia bila mengaji, dia bersungguh-sungguh belajar, tapi kadang-kadang ada bisikan syaitan dalam mindset. Dia bukan kita nak fikir macam tu. Dalam mindset kita ni, dia syaitan tiba-tiba dia datang lintasan. Dia lintasan macam mana? Betul ke ni? Nampak tak? Ya ke? Dia ada lintasan tu tuan-tuan dan puan. Bukan anda yang ada, saya pun ada kadang-kadang. Dia nakal setan tu, dia nak kacau kita punya keyakinan. Nampak tak? Dia punya keyakinan. So kata Allah SWT, why saya takut dengan ayat ni? Tengok ayat tuan-tuan dan puan. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bila dia masuk dia kena bakar, punya panas. Tuan-tuan dan puan, bila kita panas selalu kita minta apa? Kita minta air nah, betul tak? Kita minta air. Ini standard tuan-tuan dan puan. Perasaan kita nanti hidup lebih kurang sama macam sekarang. Sama pun nanti lebih kurang sama. So kita akan minta air. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami dalam neraka kami bagi air. Nak tahu air apa? Koktail ke? Air mangga ke? Jom kita tengok. Tengok apa air dia. Wa iyastawu yuwasu bima'in kalmuhli. Bila mereka minta minum air, kami bagi mereka minum air. Air itu apa campuran dia? Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kami bagi dia minum air. Air itu punya panas mendidih tuan-tuan dan puan-puan, tembaga cair. Tembaga cair. Tembaga cair. Just imagine dalam ni ada air tembaga cair. Apa yang perlu kita buat? Kita mungkin fikir masa ni lani kita fikir, kalau air panas-panas macam tu aku tak nak minum lah. Kita fikir macam tu kan? Kita fikir macam tu. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Waktu dalam neraka ulama cakap Allah bagi kita satu bentuk azab. Antara azab dia selain kena bakar, azab yang paling kita takut ialah kita akan rasa haus sampai kita dah sangat-sangat desperate. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat desperate walaupun air tu panas. Kita tahu dah. Dah tahu dah air tu panas. Ayat ni pula dia cakap yashwil wujuh ya. Maksudnya apa? Bila dia dekatkan dekat muka, minum belum lagi, baru dekat. Yashwil wujuh. Muka kita ni dia macam apa? Macam meleleh muka tu. Meleleh muka tu tuan-tuan dan puan-puan. Punya nak habak. Panas kita dah air ni. Panas tuan-tuan dan puan-puan. Air macam ni okey lagi boleh minum. Alhamdulillah boleh minum lagi. Terima kasih pengurusi masjid ya. Tapi kalau air neraka dia belum minum lagi, dia dah apa? Yashwil wujuh. Ni ayat mana ni Ustaz? Surah Kahfi yang kita baca tiap hari Jumaat, ayat 29. Kita minum tak nanti tuan-tuan dan puan? Minum lah. Kita minum. Muka dah cair dah ni. Minum. Bayangkan nanti dia masuk kat sini apa jadi tuan-tuan dan puan? Habis meleleh ni semua. Hancur ni tuan-tuan dan puan. Masalah lain pula datang lepas tu, kita anggap bila dah hancur tu settle lah problem. Betul tak tuan-tuan? Kata Allah SWT, dah.
dalam neraka dah hancur, dibagi main macam balik handsome balik. Betul tak tuan-tuan? Maknanya sengaja Tuhan nak perkena kita dalam neraka. Bukan kita lah. Ni bagi orang yang menolak ni, bagi orang yang menolak. Kita harap bukan kita tuan-tuan dan puan-puan. Sengaja Tuhan nak mengenakan dia. Dah hancur, elok balik minum, balik hancur, balik minum, balik hancur, balik. Masya-Allah, tabarakallah. Kita takut tuan-tuan dan puan-puan, kita takut. Ya, kita takut. So itu cerita dia dalam neraka, dan disebabkan itulah tuan-tuan dan puan-puan, Rasul daripada banyak-banyak permintaan baginda, sudah tentu baginda macam kita juga ada banyak permintaan. Betul tak tuan-tuan? Ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Dalam banyak-banyak permintaan Rasul tu, yang Rasul terfikir bila ada peluang Allah kata doa boleh makbul, Rasul tak minta benda lain tuan-tuan dan puan. Rasul tak minta ya Allah bagi aku 10 juta. Tak, tuan-tuan dan puan. Rasul tak minta ya Allah sembuhlah penyakit aku. Tak. Yang Rasul minta ialah tolong jauhkan kami ya Allah daripada bahaya yang paling besar, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Rasul ajar kita perkara ni, dan alhamdulillah kita minta dia dalam semayang kita. Betul tak? Alhamdulillah. Nombor 2, dah azan belum ni? Kita berhenti kejap ya. Nak bagi laluan azan, betul ya? Okey, kita berhenti kejap. Belum masuk ni. 1 minit. 1 minit. Saya sambung 1 minit lah. Lama sangat pula, nanti berhenti seminit ya. Saya sambung. Kejap nah. Okey, bolehlah sambung. Nombor 2 tuan-tuan dan puan. Dah tak boleh dah. Dah masuk dah Tuan Bilal kita. Kita berhentilah kejap. Kan kita sambung balik. Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya mohon izin lebih kurang 5-10 minit kita cerita sikit lagi, boleh nak tuan-tuan dan puan-puan? Lepas tu nanti kita doa, berhenti, kita sembahyang isyak, boleh nak? Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan, kita minta perlindungan daripada apa? Wa min azabil qabri. Itu nombor 2. Ya Allah, tolong lindungi, jauhi saya daripada azab kubur. Ini Nabi pesan, minta banyak-banyak, minta sungguh-sungguh. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebabnya macam ni. Tadi yang first cerita neraka. Neraka ni dia akan cerita, dia mula nampak real waktu sangkakala ditiup. Maknanya bila hari kiamat dah berlaku, time tu neraka syurga ni, itu kita memang hadap tuan-tuan dan puan. Itu satu hal. Masalah tuan-tuan dan puan, azab kubur ni dia akan kita hadap dulu. Dia akan kita hadap dulu sebelum hadap api neraka ni. Bila kita meninggal, nanti kita hidup balik. Tapi dalam alam yang dipanggil sebagai apa? Alam kubur. Alam kubur. Dan kata ulama, hidup di alam kubur tu jauh lebih lama daripada hidup waktu lani kat dunia ni. Jauh lebih lama tuan-tuan dan puan-puan. Kita lani hidup macam mana, jaga kesihatan pun mungkin paling tidak 80, 90 kot, 100. Betul tak tuan-tuan dan puan? Lepas tu kiok kata orang ya? Tak pernah setakat ni saya jumpa mana-mana saya ceramah, Tuan Haji berapa umur? Alhamdulillah dah 481 dah, tak meninggal lagi. Tak pernah lagi saya jumpa tuan-tuan dan puan ya. Kalau ada beritahu saya nak tengok, saya nak menuntut kat dia makan ubat apa. Saya nak tahu tuan-tuan dan puan. So maknanya kita ni paling terror pun 80 tahun. Itu pun macam-macam preparation kita buat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Macam-macam preparation kita buat just nak bagi hidup 80 tahun ni cun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama hidup dalam alam kubur tu silap-silap tuan-tuan dan puan berjuta tahun. Silap-silap berjuta tahun. Selagi tak munculnya hari kiamat, selagi itulah dia hidup. Dan hidup dalam alam kubur tu ada dua bentuk tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT dah bagi teaser. Bagi orang yang baik-baik, Allah layan dia baik dekat kubur. Bagi orang yang nakal-nakal, teruk dia kena balun dalam kubur tuan-tuan dan puan-puan dengan kala jengking, ular macam-macam. Kita dah tahulah, ustaz-ustazah kita dah banyak cerita benda ni. Dan sebabkan benda ini real, perkara ini real, kita kena selalu berdoa. Ya Allah, tolong jauhkan saya daripada azab kubur. Tak tertanggung ya Allah, tak tertanggung. Lani baru kena panas sikit ya, pukul 12 tengah hari baru kita tebang pokok dekat kebun, lepas tu kita bakar. Baru unggun dia tu api sikit tu keluar asap, kita dah pening kepala dah tidur daripada lepas zuhur sampai ke asar tak bangun, betul tak? Dah pening kepala dah, tu baru sikit. Ini kan pula azab dalam kubur, ini kan pula azab daripada api neraka. Ya Allah, tolong jauhkan kami ya Allah. Kami takut sebab kami tahu apa yang Rasul cakap, apa yang Quran cakap ni semua benda betul. Dia tunggu timing ya, kita jumpa satu-satu fasa tu. Betul tak tuan-tuan? Kita jumpa satu-satu. Dalam Quran kata Allah SWT, fasa yang kamu lalui dekat dunia, kamu baby, nanti kamu bila kamu dah dewasa, kamu kuat, nanti sampai satu waktu kamu akan apa? Kamu akan tua. Bila kamu tua, kamu lemah. Lepas kamu lemah, apa jadi? Kamu jadi hidup balik hebat balik ke? Tak. Kamu akan meninggal. Sekarang kita berada dekat fasa lemah tu. Betul tak tuan-tuan? Kita punya bateri, kalau macam bateri handphone, bateri tu dah nak habis. Setuju tak tuan-tuan? Dah nak habis, tinggal sikit lagi tuan-tuan. Boleh charge ke bateri dekat dunia ni bagi panjang? Ada hadis kata kalau nak bagi panjang sikit nyawa, boleh dengan cara bersedekah. Tapi dia tak bolehlah sampai 1000 tahun. Betul tak tuan-tuan? Ada ayat Quran kata ya waddu ahdukum law yu'ammaru alfasanah. Ada orang yang dia sangat nak, ya Allah tolong hidupkan aku sampai 1000 tahun. Kata Allah SWT, kalau kami bagi kamu hidup 1000 tahun tu pun, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar, hidup yang panjang tu pun belum tentu kamu dapat buat amal yang menjauhkan kamu daripada azab neraka. Silap-silap kita hidup panjang-panjang, lagi banyak dosa dikumpul. Betul tak tuan-tuan? So sama kata Allah SWT, it's all about your preparation. Itu perkataan dia. Dan kita harap tuan-tuan dan puan, bila kita baca doa ini dalam semayang, kita sedang tunjuk kepada Allah, ya Allah, this is our preparation. Sampai doa yang Rasul ajar ni pun kami baca sungguh-sungguh. Kami harap sangat doa ini yang mencorakkan pemikiran kami di dunia ini.
Kami takut ya Allah, kami takut azab kubur, kami takut azab api neraka. Kami nak apa kita panggil bahasa orang putih dia tu, kami nak prepare, ya, kami nak prepare betul-betul kehidupan kami ini supaya dia punya preparation dia biar dia dapat sampai ke alam yang lagi dua tu. Kedua ni kita sebut bahasa orang putih dia accordingly. Nampak tak? Dia ada kait mengait, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita prepare hari ni nanti dapat kita tuai dia punya saham di akhirat kelak. Kita harapkan begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Itu nombor 2. Doa diminta dijauhi daripada azab kubur. Ada lagi 2 tuan-tuan dan puan-puan doa tersebut. Apa lagi 2? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah orang hidup dan juga mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, tolong lindungi kami daripada fitnah dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf masa kita tidak mengizinkan, ya. So kita belajar 2 dulu. Nanti kalau ada kesempatan lain, insya-Allah kalau saya mai lagi, dapat diberi izin mai lagi, saya akan sambung lagi 2 tu syarahan dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan pun saya rasa tahu dah apa maksud dia, ya. Kita tahu dah. Cuma hari ni kita dengar kembali perkara ni sebab wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sentiasalah kamu ingat mengingati, sebab orang yang beriman bila dia dapat tazkirah, peringatan, dia akan sangat-sangat menghargainya, kerana semua ini ada manfaat yang besar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah apa yang saya nak sampaikan malam ni. Minta maaf kalau ada salah silap, sebab saya hari ni saya ke depan ni da'i, ya tuan-tuan dan puan, orang yang menyampai. Kita ni bukan orang alim, tak berani nak mengaku alim. Kita ni tahap petik kata ulama, ya tuan-tuan dan puan, baca buku, nampak poin buku, kita sampaikan. Itu namanya apa? Da'i, orang yang menyampai. Kalau nak sebut orang alim, tuan-tuan dan puan, tu tahap Imam Syafi'i, itu tahap alim lah tu. Nampak tak? Tu Imam Bukhari, itu tahap alim. Kita ni bukan ustaz pun, tapi baru nak ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada salah silap, saya minta maaf. Hari ni saya datang bukan nak teaching kata orang putih, tapi saya just nak sharing, ya. InsyaAllah sharing itu ada manfaatnya. Jom kita tutup sama-sama tuan-tuan dan puan, kita baca sedikit doa. Saya yakin ini tempat barakah. Kita ambil barakah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita, kerana bila kita berdoa ramai-ramai, kita tak tahu siapa orang soleh yang ada dekat sini, betul tak? Mungkin amin kita ni tak mujarab sangat, kan? Amin ustaz lagi lah tak mujarab, nakal ustaz depan ni tuan-tuan dan puan. Tapi mungkin ada di kalangan anda orang soleh, anda aminkan, malaikat dengar, Allah aminkan, semua kita dapat barakah tersebut. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kepada kami nikmat beribadah, nikmat yakin kepadamu, nikmat mendapat rezeki yang halal dan juga barakah, nikmat setiap doa kami engkau makbulkan, nikmat dikurniakan rumah tangga yang tenang dan juga sakinah, nikmat kami dapat beristiqamah di dalam ibadah kami. Ya Allah, ya arhamar rahimin, tolong kurniakan kami nikmat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.